Okey, untuk sesi PDPR kita pada minggu ini, tajuk yang saya akan sentuh adalah bab 13. Okey, sama-sama rujuk buku teks. So hari ini saya akan buat kelas simple saja, iaitu penerangan tentang konsep teorem Pythagoras dan akas teorem Pythagoras. Okey, untuk bab 13 kita akan cover dua tajuk saja, 13.1 dan 13.2. Kemudian esok kita akan cuba untuk buat penyelesaian masalah. Okey, bincangkan sama-sama. So cikgu harap semua nampak ya apa yang cikgu tunjukkan di skrin. Okey, tajuk 13 iaitu teorem Pythagoras. Pelajar semua boleh rujuk muka surat 200 berapa tadi? Okey, 292. Yang itu adalah berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan pelajari sama-sama apa itu teorem Pythagoras dan akas teorem Pythagoras. Okey, untuk teorem Pythagoras ini dia merupakan hukum. Okey, hukum untuk segitiga. Okey, bentuk segitiga dengan syarat segitiga itu mestilah segitiga bersudut tegak. Nanti kita akan lihat, okey, apakah ciri-ciri segitiga bersudut tegak yang kamu kena tahu dan kamu kena kenal pasti. Okey. Okey. Yang ini introduction dan ni Pythagoras ni adalah tokoh yang memperkenalkan dan dia yang menyumbangkan banyak teorem ataupun banyak teori-teori dalam matematik. Okey, pertama sekali kita akan lihat apa itu hypotenuse. Okey, hypotenuse ini dia berada Okey, hypotenuse ini adalah bahagian yang berada pada segitiga bersudut tegak. Kalau ada kawan-kawan kamu yang kamu boleh admit kan, nanti tolong admit kan Okay, yang ini kamu kena tahu apa maksud hypotenuse. Okay, hypotenuse ni adalah sisi yang terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak. Okay, sudut tegak di ataupun pada segitiga bersudut tegak. Apa itu segitiga bersudut tegak? Okay, segitiga bersudut tegak dia segitiga juga. Tetapi sudut di tengah-tengahnya ini adalah berukuran 90 darjah. 90 darjah, tahu 90 darjah? Dia mesti tanda petak. Kalau ni segitiga ini bentuknya sama, segitiga. Macam mana bentuk pun dia mesti satu sisi pendek dan satu sisi yang panjang diapit dengan sudut 30 darjah. Dan hypotenuse ini bermaksud satu garisan yang bertentangan ataupun garisan yang paling panjang antara tiga sisi. Kalau kamu nampak, kalau soalan kamu dah nampak dah mana sisi yang paling panjang, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama kamu kena kenal pasti sama ada sudut yang bertentangan. Ni bertentangan maksudnya ni. Bertentangan. Bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi ini dikenali sebagai hypotenuse. Ini kita kena kenal pasti dulu. Untuk kita aplikasikan teorem Pythagoras, kita kena kenal pasti dulu di mana hypotenuse. Sebab tu kita kena tahu apa itu hypotenuse. Senang sahaja. Tajuk ini dia cuma kita belajar tentang segitiga bersudut tegak sahaja. Dan macam mana kita nak hitung sisi-sisi segitiga itu
berdasarkan hukum teorem Pythagoras ataupun rumus teorem Pythagoras yang akan diberikan nanti. Okey, setakat ni cikgu harap kamu faham ya apa itu hypotenuse. Okey, so cikgu bincangkan sedikit. Okey, bagi setiap yang berikut, rujuk contoh 1. Okey, rujuk contoh 1 sama-sama dengan cikgu. Okey, bagi setiap yang berikut, kenal pasti. Kenal pasti di manakah hypotenuse. Okey, kalau kamu tak tengok penyelesaian, kamu boleh selesaikan. Okey, yang pertama tadi hypotenuse dia mesti sisi yang paling panjang. Okey, sisi yang paling panjang. Dan yang kedua adalah dia bertentangan dengan sudut bertentangan dengan sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah senang saja. Dia mesti dilukiskan sudut tu macam petak macam ni. Okey? Petak. Ni. Ni sudut 90 darjah, ni sudut 90 darjah, okey? Ni sudut 90 darjah. Jadi kamu tahu, okey, untuk yang A ni hypotenuse dia adalah yang bertentangan dengan 90 darjah. Okay, ataupun yang paling panjang. So AC lah. AC adalah hypotenuse. Okey, hypotenuse. Senang. Tapi untuk yang B ni, kamu kena lihat satu-satu rajah. Okey, kalau kamu tak boleh tengok dia bercantum macam ini, kamu pisahkan. Okay, mula-mula kamu pisahkan segi tiga yang pertama tu. Okey, sorry lah ya. Cikgu lukis sengit-sengit sikit. Okey, yang ini S, yang ini P dan yang ini adalah R. Okey, untuk yang pertama hypotenuse dia adalah apa? PR. Okey, PR sebab dia bertentangan dan dia yang paling panjang sekali. So, PR. Yang kedua kamu kena lihat gambar rajah yang kedua pula. Okey, apa yang bertentangan dengan sudut 90 darjah untuk PR dan Q ni? So, yang inilah. So, dia adalah hypotenuse dia adalah PQ. Okey, faham ya? Okey. So, cikgu harap nanti kamu boleh tolong selesaikan. Okey, latih diri 13.1A ini dan kamu kena kenal pasti. Jika dia beri kamu huruf macam A, B, C ni, kamu letak sahaja huruf A ke C ataupun C, A. Tak kisahlah, tapi ikut susunan abjad kalau boleh. Okay, kalau yang macam B ni, B ni dia dah letak dah A, B, C. So, kenal pasti sahaja mana hypotenuse, kamu letakkanlah, tuliskanlah. Okay, hypotenuse sama dengan apa dia? Hypotenuse apa? Untuk soalan B. Siapa boleh bagi tahu saya? Cuba buka mikrofon, sarang. Okey, hypotenuse untuk B, untuk latih diri 13.1A. Huruf apa? A ke, B ke, C? Korang buka mikrofon. Hypotenuse ni apa? Apa hypotenuse untuk B? Hello? Okey, apa? Okey, Max B. Okey, B betul B. So, B. Bukalah mikrofonnya. Kita-kita je kan? Biarlah biasa jumpa. Okey, B. So, B. Yang C ni kamu kena pastilah dua. Ingat, ni adalah sudut 90 darjah, ini adalah sudut 90 darjah. So, tengok yang bertentangan dengan dia, tuliskan huruf. Okey? Jadi, untuk C ni ada dua hypotenuse dia. Okey? So, cikgu harap untuk kenal pasti hypotenuse, semua dah boleh buat. Okey? Semua dah boleh buat. So, tanpa membuang masa, okey, cikgu kita pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Bila kamu dah kenal pasti segitiga itu bersudut tegak, jadi kita gunakan hubungan-hubungan ini dengan kita aplikasikan bagaimana nak cari sisi-sisi bersudut tegak ini, segitiga bersudut tegak ini dengan menggunakan teorem Pythagoras, atau Pythagoras theorem. Dia ada hukum ataupun dia ada rumus dia yang kamu kena tahu dan kamu kena ingat. Kalau kamu ingat, so tak payah pening-pening. Dia ikut je, dia follow sahaja.
So untuk ini standard pembelajarannya adalah menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Okey, hubungan dia dulu dan seterusnya menerangkan teorem Pythagoras. Yang ini cikgu straight to the point saja. Lihat contoh 2. Bagi setiap yang berikut nyatakan hubungan. Ini contoh Contoh untuk teorem Pythagoras. Yang ini kamu kena tahu dia punya rumus saja, okey? Iaitu rumus yang paling panjang. Okey. Cikgu buatkan sikit. Okey, rumus untuk teorem Pythagoras. Okey, hypotenuse. Okey, hypotenuse ni yang paling panjang Hypotenuse, kuasa 2 sama dengan sisi pendek tak sampai pula kuasa 2 tambah sisi pendek sorry. Kita buat sini sikit lah. Rumus. Ini kena ingat ya. Ini hypotenuse. Hypotenuse ni H, saya letak H hypotenuse untuk kuasa 2, dia mesti sama dengan sisi yang pendek. Kuasa 2 tambah sisi pendek, kuasa 2. Ini adalah rumus untuk cari hypotenuse ataupun sisi-sisi selain daripada hypotenuse. Kelas, pelajar. Kalau dia minta kamu cari sisi yang pendek, maksudnya kamu kena terbalikkan rumus itu. Kalau hypotenuse yang panjang dia kena tambah dua-dua. Kalau dia minta kamu cari antara dua yang pendek ini, sama ada yang kiri atau yang kanan tak kisahlah. Jadi dia mesti terbalikkan. So dia mesti akan jadi hypotenuse tolak antara salah satu sisi yang pendek ini. Itu adalah untuk rumus teorem Pythagoras. Nanti kita akan lihat macam mana nak aplikasikan dia. So baru boleh lihat, baru boleh tengok macam mana. Ini adalah hubungan. Contoh 2 tu menunjukkan hubungan saja. Macam yang cikgu cakap tadi Hypotenuse maksudnya hypotenuse adalah panjang sisi yang pendek kuasa 2 tambah sisi yang pendek kuasa 2. Jadi untuk contoh yang kedua, nyatakan hubungan antara panjang sisi. So RP ataupun PR kuasa 2 ni hypotenuse. Ni hypotenuse yang panjang. PR kuasa 2 sama dengan QR ini kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Sisi yang pendek, ini yang pendek yang pertama, ini sisi pendek yang kedua. So H sama dengan sisi yang pendek kuasa 2 tambah sisi yang pendek lagi satu kuasa 2. Macam tu. Sama juga dengan yang B ini. C adalah hypotenuse. So C kuasa 2 sama dengan kiri kanan yang pendek tambah yang pendek. Dua-dua mesti kuasa 2 Bukan tambah dulu baru kuasa 2 tau mesti kuasa 2 kan dulu baru kamu tambahkan. So daripada hukum ini nanti kamu akan lihat bagaimana nak cari sisi. Bagaimana menentukan panjang sisi yang tidak diketahui dengan menggunakan rumus yang diberikan. Nanti kamu akan lihat ada aplikasi untuk punca kuasa. Punca kuasa. Sebab nanti yang kuasa 2 ni dia mesti jadikan satu sahaja, C sahaja iaitu hypotenuse. So kamu kena bawakan yang kuasa 2 ini ke sebelah kanan. Nanti kamu lihat. Sekarang cikgu nak kamu rujuk contoh muka surat 297. Boleh follow ya. Sekejap yang baru masuk tadi siapa? Bismita dengan
Nanti tadi seorang lagi yang baru masuk kan? Okey, tak apa. Uh, contoh yang ketiga. Okey, yang ini kita nak tahu macam mana nak hitung atau macam mana kita nak kira sisi yang tak tahu. Okey, tak tahu. So, rujuk contoh yang ketiga, bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. So, nilai X satu nilai. Dia mesti beri kamu dua nilai, okey, satu nilai kamu tak tahu. Dengan syarat, okey, dengan syarat segitiga itu mesti segitiga bersudut tegak. Okey, yang ini dah tahu dah. Yang pertama ni dia dah nampak dah. Okey, dia adalah segitiga bersudut tegak. So kamu boleh aplikasikan dia dengan dengan rumus teorem Pythagoras. Okey. Teorem Pythagoras. Okey. So, teorem Pythagoras, okey, A kuasa 2. Cikgu gunakan satu rumus A ni cikgu letak ataupun cikgu wakilkan dengan hypotenuse, okey. A ini bermaksud hypotenuse, okey, yang panjang tambah sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, ini yang panjang. Okey, ini yang pendek. Dan ini yang pendek. So, guna satu rumus ini sahaja. Okey, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. So, yang pertama, X ini dia merujuk kepada yang panjang, yang paling panjang. So, kalau yang panjang, ingat kalau yang panjang dia tambah. Okey, kalau yang panjang dia tambah. Kalau yang pendek ni dua-dua, kalau nak cari yang pendek dia tolak. Tolak apa? Panjang ni nanti tolak yang pendek. Salah satu pendek yang diberikan. Nanti kita akan lihat macam mana nak cari Okey, so X kuasa 2 ni adalah hypotenuse. Okey, H. Sebab dia adalah bertentangan dan dia yang paling panjang sekali. So, bila nak cari yang paling panjang, kamu rujuklah rumus yang ini. A kuasa 2 tambah B kuasa sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. So, A kuasa 2 merujuk kepada X. Jadi X kuasa 2 sama dengan 12, mana-mana tak kisah. Okey. Pendek-pendek ni yang penting ambil dua-dua. 12 kuasa 2. Sekejap ada yang masuk. Okey. Okey, X kuasa 2, makanya X kuasa 2 ni kamu nak cari dia, kamu kena tambah dua-dua ini. Okey, 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Okey, mesti kuasa 2 kan Okey, cari dulu. 12 kuasa 2, 144. Kemudian 16 kuasa 2, 256. Okey, tengok betul-betul ya. Dah dapat jumlah ni sama dengan 400. 400 ni adalah sama dengan X kuasa 2 tau. Okey. Tapi kamu nak cari X sahaja. X sahaja. So, untuk X sahaja, kamu kena gunakan konsep kuasa 2 dengan punca kuasa. Bila nak cari kamu nak cari X kuasa 2, kamu dah ada X kuasa 2, kamu nak cari X, kamu kena puncakan jawapan yang diberikan ini. Okey? Jawapan yang kamu dapat ni kamu puncakan sebab X kuasa 2, okey, kuasa 2 ni lawannya dengan punca kuasa. Ingat Ingat, punca kuasa dengan kuasa 2 ni dia berlawan. Jadi nak cari X sahaja, so kamu kena lawankan semula, bertentangankan semula dia operasi. Okey. So, X kuasa 2 sama dengan 400, maka nak cari X sahaja, kuasa 2 ni dah tak ada, kamu kena hapuskan. Jadi, kuasa 2 ni nak hapuskan, kamu puncakan semula. Okey, kamu puncakan semula macam ni. Jadi, cari nilai punca kuasa 2 untuk 400, kamu akan dapat 20. Okey, 20 apa? 20 cm. Maka dapatlah X sama dengan 20 cm. Macam tu. Okey. Untuk yang kedua, yang kedua ni, ni macam ni yang saya cakap tadi. Kalau kamu lihat dia punya penyelesaian, dia masukkan dulu dalam rumus ni. Yang panjang, ini yang panjang ni. Dia dah bagi yang panjang. Tapi dia nak cari yang pendek. So, kalau yang nak cari yang pendek, panjang tolak pendek sahajalah sebenarnya. Ni, tengok yang ni. Kalau guna terus rumus saya ni, yang panjang. So, X kuasa 2. Cikgu suntik sikit lah. X kuasa 2 sama dengan yang panjang tolak yang pendek. 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2.
Dia terus masuk sahaja. Okay, sama. So, 26 kuasa 2 kamu cari guna kalkulator macam biasa iaitu 676. Okay, tolak 576. So, kamu akan dapat 100. 100 ini adalah jumlah untuk X kuasa 2. Okay. Jadi, kamu nak cari X. Okay, kamu kena hapuskan kuasa 2 ini. Nak hapuskan dia macam mana? Kamu kena bertentangankan. Tentangkan. Okay, jadikan punca kuasa. So, punca kuasa berapa? Yang nilai yang kamu dapatlah 100. Maka dapatlah X sama dengan 10. Macam tu. Okay. 10 cm. So, ingat. Kalau nak cari yang pendek, panjang kena tambah dua-dua. Kalau nak cari pendek, okay, mesti yang panjang tolak pendek. Okay. Mana-mana pun panjang tolak pendek. Okay. Yang penting kalau cari pendek, dia mesti tolak pendek. Okay. Alright. Okay, setakat ni boleh tak? Setakat ni boleh? Boleh tak Hobun? Hobun baru masuk ya? Boleh. Boleh follow? Boleh follow Cikgu dah sampai muka surat 297. Sekejap ya, cikgu nak tanda kehadiran je. Yang baru masuk. Siapa lagi yang baru masuk ni? Azri, Hadliang. Denia, Humaira, Cintin, Okey, Hobun, Izzuan, Wishing, Ziteng. Okey, itu adalah untuk teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras kamu kena tahu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, itu yang panjang. Untuk yang pendek kena tolak. Jadi A kuasa 2 tolak salah satu. Okey, salah satu. B kuasa 2 ataupun C kuasa 2 bergantung kepada soalan. Okey, bergantung kepada soalan. So, untuk seterusnya, cikgu nak bincangkan sedikit. Okey, cikgu nak bincangkan sedikit soalan untuk konsep teorem Pythagoras. Okey, kita sama-sama lihat soalan di muka surat. Ada soalan tak? Okey, soalan di muka surat 297 yang bawah tu. Okey, yang bawah tu. Latih diri 13.1C. Okey, yang ini cikgu akan jadikan sebagai tugasan nanti tapi kita bincangkan. Okey, kita bincangkan. So, itu adalah kelebihan untuk kamu bila kamu berada di kelas cikgu. So, kamu boleh terus buatlah. Okey, sama ada kamu nak conteng dulu dekat guna kertas, dekat kertas. Okey, ataupun kamu nak terus buat tapi nak terus buat kena ambil masa sikit lah. Okey, so kita bincangkan sama-sama. Okey, untuk latih diri 13.1D. C. Okey, sorry. 13.1C. Cikgu cantik dalam buku teks sahaja. Boleh? Boleh ya? Sekejap ya. Okey, ni yang bawah ni. Jelas ya, nampak? Nampak kan? Okey, cikgu cantingkan di sini sahaja. Harap-harap cukuplah ruangnya ya. Okey, untuk soalan yang pertama, bagi setiap yang berikut, hitung nilai X. Okey, hitung nilai X. Dia dah bagi tahu dah, okey. Hitung nilai X, so nilai X ni dia dah beri dah. Semua mesti ada nilai X, so cuma kamu kena kenal pasti dia panjang ke pendek. Panjang ke pendek, okey. Panjang tambah pendek tolak. Panjang tambah pendek tolak, okey. Ingat, senang sahaja. Yang penting ada kuasa 2. Jadi yang ini, okay, untuk yang A ni kamu dah nampak dah dia panjang ataupun dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. So, guna konsep panjang ke pendek? Panjang panjang. Jadi tambah ke tolak? Tambah. Okey. Jadi A kuasa 2 sama dengan ambil je kiri kanan ni. Tak kisah mana-mana. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2.
So cari nilai satu-satu. 8 kuasa 2 sama dengan 64. Okay, tambah berapa? 36. So 64 tambah 36. Kalau tak boleh congak, kalau tak boleh guna kita punya kemahiran fikir, kamu tekan kalkulator. Okay. Kalkulator tu membantu kamu untuk kira dengan lebih tepat. Okay. So 64 tambah 36 kamu akan dapat 100. Ini untuk X kuasa 2. Okay. Jadi nak cari X macam mana? Ingat punca kan. Okay. Punca kuasakan 100. Kamu ingat lagi kan nak tekan punca kuasa tu dekat button kalkulator kamu ada kat button punca kuasa tu, tekan punca kuasa lepas tu tekan 100. So kamu akan dapat 10 cm. Siap. Okey, senang sahaja. Right? So, untuk soalan B, cikgu harap tak ada masalah ya. Untuk soalan B, kamu lihat rajah dia ni macam sama panjang, betul? Kamu tak tahu yang mana panjang, X ni panjang ke X ni pendek. Okey, tapi gunakan konsep satu lagi. Okey, kalau kamu tak tahu yang 25 ni panjang ke ataupun X yang panjang, kamu gunakan konsep satu lagi iaitu bertentangan. Hipotenus yang paling panjang tu mesti bertentangan dengan sudut 90 darjah. So yang mana? Bertentangan ni maksudnya tengoklah bertentangan. Ni bersebelahan, ni bersebelahan. Okey, sebelah. Tapi dia bertentangan bermaksud dia setentang. Okey, dengan sudut 90 darjah. Jadi kamu lihat 25 ni adalah hipotenus. Okey, hipotenus. So X ni adalah pendek ke panjang? Pendek lah. Salah satu pendek. Dia satu je panjang. Dua-dua. Okey, dua pendek, satu panjang. Ingat. So, untuk cari nilai X ini, maka X ini adalah yang pendek. Okey. Yang pendek. Pendek. Okey. Jadi nak cari yang pendek, kamu kena tolak. Jadi X kuasa 2 sama dengan, nak tahu mana tolak mana, tengoklah nombor yang besar. Okey, 25 ni dengan 7, mana yang besar? 25 lah. Okey, tapi kena ingat mesti kuasa 2 kan. 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Berapa 25 kuasa 2? Berapa 25 kuasa 2? Seorang ni? Berapa? 25 kali 25. Mana handphone saya? Cikgu cari jugalah ya. Okay, 25 kali 25. So, berapa? Cikgu dah dapat dah. 6? 6? Kalau boleh buka mikrofon ni, cikgu tak tengok dekat cikgu sebab cikgu share screen. Okay, good. 625. Okay, Casey. 625. So, 625 tolak 49. 7 kuasa 2 sama dengan 49. So, 625 tolak 49 dapat berapa? Ni pun kena cari juga. Berapa? Buka mic lah. Buka mikrofon. Boleh? Berapa ya? Berapa ya? 625 tolak 49. Allah. Berapa? Siapa dapat jawapan? Berapa 625? Kamu akan dapat? Berapa? Seorang lah, sebut seorang. Cikgu juga cari ya. 576. Okay, 576. Okay, so ini adalah X kuasa 2. Jadi X sama dengan punca kuasakan 576. Okay, sama dengan berapa? Carilah. Okay. Okay. Berapa sentimeter kamu cari punca kuasa 576 berapa? 16 ke? Berapa? 576 punca kuasa 576. Cari ya. Okay, so cikgu terus pergi soalan C. Soalan C ini pun senang juga sebab dia dah
Tunjukkan dah ni. Nampak yang paling panjang pun yang paling panjang. Okey, dia bertentangan pun. Okey, dia bertentangan X. So X ni tambahlah. Sebab dia panjang. So X kuasa 2 sama dengan 14 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Jadi 14 kuasa 2 berapa? Okey, berapa 14 kuasa 2? Jangan lupa ya 576 tu nanti cari. 576 tu nanti kamu kena cari dia punya punca kuasa dia berapa. Okey, tekan punca kuasa dekat kalkulator, tekan 576. So kamu akan dapat jumlah dia berapa. Jadi sekarang pergi soalan yang C tu. Okey, 14 kuasa 2 berapa? 14 kuasa 2. Kamu ingat lagi tak nak cari 14 kuasa 2 tu macam mana? 14 kali 14 tau. 14 kali 14. Okey. So dapat 1, 9, 6. Okey, good. 196 tambahkan dengan 81. Berapa? Shanian baru Shanian. Okey, hai Shanian. Shanian baru masuk ya? Nanti cikgu akan sharekan rekod kalau boleh ni ya. So yang ni cikgu dah bincangkan soalan 13.1. Okey, so berapa? 277. Okey, good. Betul. 196 tambah 81 kamu akan dapat 277. Okey, 277. Ni adalah untuk X kuasa 2. Okey, so X sama dengan puncakan kuasa 277 itu. Kamu akan dapat berapa? Okey, tekan punca kuasa, tekan 277. Ingat, kalau nombor perpuluhan kamu ambillah sekurang-kurangnya 2. 2 titik perpuluhan. Okey, berapa dia? Kamu lihat dan kamu cuba ambil 2 titik perpuluhan. Okey, untuk soalan keempat. Soalan yang keempat. Boleh padam ke? Sekejap ya. Okey, untuk soalan D. Okey, untuk soalan D. Okey, yang ni dah nampak dah. Yang panjang adalah 1.2 meter ini. Okey, bertentangan dengan sudut 90 darjah, maka X ini adalah yang pendek. So X kuasa 2, okey, panjang tolak pendek. 1.2 kuasa 2 tolak 1.0 kuasa 2. Okey, kamu akan dapat 1.44 tolak 1 lah. Okey. 1. Kosong pula. 1 kuasa 2, 1. Apa-apa kuasa 2 pun 1 jugalah. Okey. Jadi dapatkan 144 tolak 1.0 kamu akan dapat berapa? Allah, hilang pula. Okay, 1.0 kuasa 2. Alright. So kamu akan dapat X kuasa 2 sama dengan 0.44. Jadi X sama dengan kamu puncakan dia. Okay, 0.44. Okay, cuba cari jawapan. Okay, kita bincangkan semua. Kamu tinggal cari jawapan untuk 3 soalan ini. Tekan sahaja kalkulator. Jadi kamu dah tahu dah macam mana nak tentukan. Okay. Panjang, pendek dan macam mana kamu nak tahu nak guna rumus tambah atau tolak. Yang penting mesti guna rumus yang sama. Kuasa 2 ini A kuasa 2, A kuasa 2. Okay, sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okay. Ni rumus yang ini kamu ingatlah sampai bila-bila. Okay, ini adalah rumus untuk teorem Pythagoras. Right?
So, setakat ni ada soalan tak? Okey. Setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Cikgu harap tak ada soalan ya. Cikgu harap kamu faham. Okay, tak ada Okay, good. Faham lah ya. Okay, last sekali, esok kita akan fokus kepada soalan penyelesaian masalah. Hari ni kita lihat dulu konsep-konsep dia. Okay, konsep-konsep. So, untuk tajuk yang akhir tu tengok 13.2, AKAS. AKAS. AKAS ni adalah satu konsep macam mana kamu nak tentukan dia. Okey, macam mana kamu nak tentukan ataupun nak kenal pasti sama ada segitiga yang diberikan itu adalah segitiga bersudut tegak atau bukan. Itu sahaja. Okey, itu maksudnya AKAS. Okey, dia beri kamu gambar segitiga, kamu kirakan. Okey, kamu kirakan dengan hubungan teorem Pythagoras, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Nak tengok, okey, adakah A kuasa 2 tu sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 untuk apa? Untuk kamu tentukan betul ke tak betul dia tu adalah segitiga bersudut tegak atau tidak. Okey, dia check. Okey, either yes or no. Okey? Sekejap ya. Okey. Kita pergi kepada buku teks. Okey, rujuk muka surat. Apa? Okey, muka surat buku teks yang sama. Okey, tajuk 13.2, AKAS AKAS teorem Pythagoras. Okey. Bagaimana anda menentukan segitiga itu adalah segitiga bersudut tegak? So gunakan AKAS ini. Okey, AKAS teorem Pythagoras di mana kamu hanya kira sahaja. Okey, gunakan teorem Pythagoras. Okey, A kuasa 2 yang panjang sama dengan yang pendek kuasa 2 tambah yang pendek kuasa 2. Okey, kalau dia sama, maksudnya yang panjang tu kamu dapat nilai sama dengan yang pendek tambah yang pendek tu tadi, maka dia adalah segitiga bersudut tegak. Okey? Nak tentukan saja macam mana segitiga bersudut tegak ini dikenal pasti. Okey? Kadang-kadang segitiga itu dia tak beri gambaran. Okey, gambar dia. Dia akan beri gambar aja segitiga sahaja. Tapi dia beri kamu sudut. Okey, sudut. Dia beri kamu sisi. Okey, sisi panjang pendek. Kamu perlu kira sahaja. Okey, yang ni tadi cikgu dah suruh salin ya nota. Berkaitan dengan sudut tirus, sudut cakar dan sudut tegak. Okey. Sudut tirus dia merujuk kepada satu sudut. Okey, sudut tirus ni merupakan sudut yang paling kecil sekali. Okey. Maka sudut yang C ni dia lebih kecil daripada A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. Maka dia yang pendek yang pendek. Untuk yang sudut cakar dia besar. Okey, dia adalah yang paling panjang lah. Ni untuk konsep sudut cakar dan sudut tegak. Ni sudut tegak adalah sama dengan. Okey, C inilah kita akan gunakan iaitu AKAS teorem Pythagoras. Okey. Jika C kuasa 2, tadi cikgu guna A kan? Sama je sebenarnya. A ke B ke C bergantung kepada kamu punya label. Okey, label. Kalau kamu labelkan yang panjang tu A, jadi A lah. Okey. Yang penting kamu tahu A atau C itu yang mana satu yang panjang. Ya, Nelson. Sekejap saya ambil attendance dulu. Boleh ya, jangan keliru tau. Jangan keliru sebab cikgu guna A tadi, okey. So, kalau kamu rasa yang ini dia bergantung kepada gambar rajah, okey. Yang ni dia dah bagi C dia tu yang panjang, okey. Ni gambar rajah dia beri C tu adalah yang panjang. Okey, cikgu lukis sikitlah.
Okay, sorry lah. Cantik sangat. Okay, C dia yang kat sini. Tadi penerangan cikgu, A tu kuasa 2 sebab A cikgu yang panjang. Okay. Jadi kamu janganlah keliru. Yang penting di depan ini adalah sudut sisi yang paling panjang. Okay. A, B. Okay. Jadi guna teorem ataupun guna akas teorem Pythagoras ini, kamu nak check sahaja. Okay. Adakah C ini, okay, C ini sama dengan A kuasa 2, C kuasa 2 ni adalah sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, so kita tengok contoh 6. Tentukan sama ada setiap segitiga. Inilah tentukan, okay. Tentukan sama ada setiap segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak atau bukan. Okay. Dia ya atau bukan. Okay, ya atau bukan. Jadi macam mana kamu nak tengok? Kamu cek saja. Okay, kamu kira. Dia tak beri dia tak beri. Dia tak beri kamu dia ni sudah tegak atau tidak. Tetapi dia beri kamu semua sisi dia. Okay. So, nak tahu macam mana nak aplikasikan kepada rumus tadi. Okay, yang panjang. Mana yang panjang? 20? 25. Maka 25 ini mesti yang kat depan lah. Okay, 25 kuasa 2, dia tambah pendek ke pendek, okay. 25 kuasa 2 sama dengan 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Ni kamu kena cek satu-satu, okay. 25 kuasa 2 ni sama dengan berapa? 6. Okay, 6, 2, 5. Ya, betul tadi. Ya, okey. Okey, betul. Okey, 6, 2, 5. 6, 2, 5 ni 25 kuasa 2. Dalam masa yang sama, kamu cari 24 kuasa 2, okey, dengan 7 kuasa 2 ini. Okey, 24 kuasa 2 sama dengan 576. Tambah 49. So, sama dengan, okey, 576 tambah 49 sama dengan 625. So, sama tak? Sama ya? 625 sama dengan 625. Okey? 625 sama dengan 625. Maka dia adalah segitiga bersudut tegak. Itu sahaja untuk akas. Senang kan? Senang. Okey, untuk yang kedua ni. Nak tengok. Yang panjang, okey, 20 kuasa 2. Adakah 20 kuasa 2 ini sama dengan 18 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2? So, cari kiri kanan. Okey? Cari kiri kanan dia. Okey, 20 kuasa 2 ni dia sama dengan 400. Adakah dia sama dengan 18 kuasa 2? Okey, 324 tambah 144. Okey, 324 tambah 144. Okey, 400 sama tak? Okey, 324 tambah, okey, ni 8, ni 6, ni 4. So, sama tak? Tak sama. Okey, tak sama. Maka tak sama, dia bukan segitiga bersudut tegak. Senang je kan? Okey, bila sama dia sudut, okey, dia ya. Okey, kalau tak sama dia bukan. Okey, settle. Ini adalah berkaitan dengan akas. Okey, akas. Akas teorem Pythagoras. Okey. So, untuk topik penyelesaian masalah kita akan bincangkan esok. Jadi hari ni kita dah cover semua konsep-konsep asas berkaitan dengan teorem Pythagoras, okay, rumus teorem Pythagoras dan akas teorem Pythagoras. Cikgu harap tak ada masalah. Okay. Untuk latih diri 13.2a. Okay, 13.2a. Cikgu nak kamu buat soalan 1A, B, C itu tentukan sahaja ya atau bukan. Okay. Kira dulu. Dan kemudian tentukan dia ya atau bukan. Boleh? Boleh Cikgu tak payah bincang satu dah sebab cikgu dah bincangkan buku teks ni. Okey, contoh. So cikgu nak kamu cuba buat sendiri 13.2a. Boleh ya? Boleh. Okey. Boleh. Okay, good. Okey, setakat ni ada masalah tak? Setakat ni ada masalah?
Okey, tak ada. Okey. Faham ya? Faham? Okey, nanti cikgu akan sharekan semula apa tugasan yang kamu kena buat, iaitu latihan 13.1 dengan 13.2 yang kamu kena buat, dan cikgu akan sharekan nanti buku teks yang cikgu conteng tadi untuk kamu rujuk semula. Alright? So setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, tak ada soalan. So fahamlah ya? Faham? Faham. Okey, faham. Good. Cikgu ucapkan terima kasih kepada yang join ni. Semua insight-insight yang sama. Okey. Dan cikgu harap kamu tak berputus asa sehingga sebelum 1 September. Okay, kita teruskan lagi dan teruskan lagi. Kita kuatkan semangat dan kuatkan semangat untuk terus menghadapi melalui kelas kita. Okay. Untuk esok, untuk esok cikgu akan kita akan bincangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah berkaitan teorem Pythagoras. So, habis esok, jadi kita habis untuk topik 13. Okay. Jadi nanti cikgu akan patah balik semula ke bab 5, ke topik 5 dan modul PDPR. Nanti cikgu akan cuba sharekan modul-modul yang lain untuk kamu gunakan. Untuk hari ni cikgu akan sharekan soft copy dulu. Kamu buat jawapan sahaja, okey? Kamu buat jawapan sahaja. Kalau ada printer boleh print. Kalau tak ada jangan kamu stres, jangan stres. Kamu tulis je jawapan, okey? Kamu buat tajuk dan tulis jawapan. Cikgu nanti kita akan check, okey? Cikgu akan share jawapan dan kamu boleh cek sama-sama dengan cikgu. Okey? Ada soalan tak? Tak. Tak ada soalan ya? Okey. Jumpa esok. Okey, kalau esok cikgu tak buat Google Meet, mungkin cikgu akan buat voice chat Cikgu harap kalau voice chat boleh join ya? Atau lebih senang Google Meet? Nanti kalau ada yang ada masalah untuk voice chat boleh bagi tahu cikgu ya. Okay, so kita gila-gila lah guna. Boleh? Boleh ya? Alright. Boleh buka mikrofon, boleh buka kamera? 我要开视频了，结果我开视频结果我开给老师看一下纸吧，快点。